Kita sambung mula. Jadi jadi syukur Alhamdulillah, jadi saya rasa ada orang tambah ada masuk ini. Jadi untuk bicara pada pagi ni sesuai dengan keadaan sekarang ni, jadi cabaran dan peranan sekolah ataupun peranan kita guru-guru semasa PKP, iaitu kalau kita dengar pun Menteri Kanan Pendidikan ke kalau Kementerian Kesihatan kata kita menghadapi norma baharu dalam kehidupan kita. Jadi ni tadi maklum dah ni untuk kita bersoalat pada hari ni dah seramai masuk tu ada masalah dah. Kalau yang guna telefon, kalau yang tidak ada Google Classroom, tidak ada tu kena masuk balik app, kena install app tu. Lepas tu macam saya kata tadi, tolong mute-kan dulu sementara awal-awal ni. Lepas tu kalau cikgu nak cakap ni, cikgu unmute dulu. Saya tengah nak mute dah cikgu tapi ramai sangat jadi lambat tadi. Cuma kalau cikgu nak cakap lagi, cikgu tekan balik untuk mikrofon tersebut. Okey, jadi sebelum tu kita tengok dulu video ni. Saya tengok ada nombor dia. Cikgu nampak tak ni? Nampak. Okey, jadi itulah sekarang ni keadaan kita hari ni. Jadi memerlukan komitmen, memerlukan kerjasama. Jadi dalam keadaan kucing nak masuk mesyuarat info. Jadi dalam keadaan sekarang ni memang kami di tahap pengurusan, maknanya kita pertama dulu sebab itulah kalau sikit baru ni macam-macam yang mungkin ada PKP telefon minta buat tu, ada PK toko telefon cikgu minta buat ni sebab kita bekerja dalam keadaan kebersamaan. Cuma memang pada minggu pertama kedua tu saya sendiri, saya serta saya lah, ramai mungkin pengukur lain tu kita berada dalam keadaan kebingungan. Apa benda nak buat, maknanya sebab benda ni, perkara ni, pandemik ni, PKP ni bagi saya dengan umur 54 tahun inilah pertama kali yang dialami. Jadi kalau biasa orang kata bencana tu banjir je biasa, dan kalau banjir kalau sebelah malam tu saya rasa tak terlibat banjir. Jadi ini merupakan satu perkara baru bagi kita. Jadi tapi alhamdulillah lah dengan kerjasama pengurusan, kerjasama cikgu, saya rasa kita, insya-Allah kita dapat bergerak sederak. Jadi kita dapat melaksanakan tugas-tugas dari rumah sebagaimana yang telah ada berkeliling baru ni.
Jadi sebagai penjawat awam kita kena memahami tugas dan tanggungjawab kita sepanjang PKP. Walaupun kita sekarang ni kita pisah oleh jarak, pelajar tidak ada, kita tidak ada ke sekolah, tapi pada hakikatnya sekarang ni saya tahu cikgu-cikgu kerja di rumah, salah satunya contohnya kita sedang bermesyuarat dan dengan kelas-kelas yang telah cikgu adakan, jadi seolah-olah kita masih lagi berada memang seperti di mana di hari persekolahan biasa. Jadi terima kasih banyak kepada cikgu. Lepas tu terima kasih pada pengusaha sekolah atas idea dan pendapat penyelaras projek dengan AJK jadual yang baru ni telah menyediakan jadual PTPC untuk PKP. Jadi untuk makluman cikgu, kadang-kadang apa yang kita minta buat ni bukan sejenak kita. Saya kena hantar laporan kepada pihak PTP, kadang-kadang kepada pihak PTN. Jadi bukan kata kita saya saja suruh. Ada satu lagi bagi saya lah, tak payahlah mungkin kalau kita nak banding apa sekolah ni buat gini, jadi kita buat atas kadar orang yang mampu kita buat di sekolah kita. Jadi saya sendiri tu sebagai ketua organisasi pun memang payah menghadapi situasi ni dengan keadaan sekarang ni. Sebenarnya kita tak tahu sebenarnya bila sekolah akan dibuka. Memang rasa macam dekat dah bila tengok penurunan kadar yang kena tu, tapi bila sekali fikir sebelah pantai kita je, sebelah pantai timur je yang kurang. Pantai barat masih banyak lagi. Jadi tak apalah kita cuba buat yang sebenarnya sekarang ni rangka kerja kita ni mesti kita anggap tak update dengan program ni. Kalau kata dilanjutkan lagi PKP ni, kita terpaksa akur. Okey, lepas tu jadi sebagai sebuah organisasi pendidikan, kita harus meneruskan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita. Cikgu bacalah ni. Satu lagi, sebagaimana yang kita tahu, kalau kita dengar Menteri Kanan Pendidikan cakap tu, jadi bila sebut bidang pendidikan, ini bukan melibatkan kita je. Bukan melibatkan kita je, bukan melibatkan murid, tetapi melibatkan ibu bapa, masyarakat. Sebab itulah kalau kita tengok siaran ataupun berkenaan ni tentang pendidikan ni agak lambat di kita dengar abang ni, sebabnya mungkin kementerian sendiri terpaksa fikir banyak cara sebenarnya. Jadi sebagai ketua organisasi, saya dan pengurusan perlu membawa organisasi menuju ke jalan yang betul. Maknanya kita tak boleh biarlah cikgu-cikgu kita tanpa sebarang panduan. Jadi sebab itulah kita buat perancangan ni. Jadi terima kasih banyaklah sebab untuk makluman baru ni kita telah mengajukan mesyuarat pengurusan. Sebelum mesyuarat pengurusan tu sebenarnya kita telah berhubung dengan grup WhatsApp personal, Telegram personal. Jadi terima kasih banyak pada pengurusan dan pada cikgu-cikgu yang telah memberi pendapat idea untuk perjalanan SNK Seberang. Okey, jadi ini kita kerja buat kita memang kalau kita tengok juga kita sekarang ni walau dalam keadaan gelombang cabaran macam mana pun dari segi teamwork kita memang ada dan alhamdulillah terima kasih banyak itulah yang kita bagi saya yang kita dah kita laksanakan. Okey, jadi sekarang ni kita ingat ni di mana dah siapa kita penjawat awam memang kena akur dengan segala. Maaf Puan. Ya. Puan, maaf Puan. Ya, apa ada cikgu-cikgu yang masih tak off lagi suara, jadi kita tak apa-apa nak jelas suara Puan. Suara lori kuat lagi. Saya ni kalau mute lah, banyak lah ketul tolong mute. Kita tak boleh tak? Cikgu Jeff. Ya. Jeff, Kak Maja, Rosli tak off lagi tu. Sebab ni ada saya tolong ni, saya ni dia. Saya tak nampak dah siapa ni. Tak apa. Cik. Sekarang ni Kak Mazia, Cikgu Jeff, Kak Rosni yang tak off lagi mic. Sebabnya kita dengar suara lori dekat rumah mereka. Mana ada? Sebab kalau saya nak Nak Shan. Ya? Saya orang tekan dekat skrin tu ada mikrofon. Ada belah kiri, Cikgu Maziah belah kiri ada lambang macam lambang mikrofon tu.
Dia ada 3 lambang bawah, cari bawah. Bawah. Belah kiri, tengah-tengah. Dia duduk tengah-tengah, ada 3 lambang. Tengah Ah tu ni. lambang. Okey. Belah kiri, tekan hak tu. Hak tengok. Okey, Sebelah on kiri. lagi. Saya on lagi. Siapa dia? Mazia. Aisyah. Dengar tak? Aisyah, bunyi suara ke? Bunyi suara. Kak Rosni on lagi tu. Kak Rosni on lagi tu. Off kan. Off? Dapat off. Bawah, off microphone. Mikrofon. Kak Rosni jadi dah. Off mula Kak Rosni, kan? Ada ke? Sebab gini, Ibu Aisyah, sebab saya ni di screen tu ni ada PowerPoint, saya tak payah nak tengok Okey, boleh Okey, boleh sambung kan? Okey, jadi sebagai penjawat awam, jadi kita kena ikutlah sebarang garis panduan, sebarang arahan. Macam kata yang cukup membimbangkan apabila kita penjawat awam ni, kalau kita dengar PKP ni, sebab tu saya cukup, orang kata saya sendiri pun takut kalau kata berlaku pada saya ke pada cikgu-cikgu. Sebab apabila kita dianggap sebagai engkau perintah, dengan pencing tidak boleh, jadi cikgu jagalah, ikutlah arahan PKP dari semasa ke semasa. Jadi menjadi tanggungjawab kita bersamalah. Dan kita kena profesional, kita sebagai seorang guru, jadi kita kena ikut perkeliling yang ada yang sekarang ni kita guna pakai. Dari segi tu, kita mesti tetap bertanggungjawab dengan tugas kita, dan dengan arahan dari semasa ke semasa. Jadi macam sekarang ni lah kita menjalankan mesyuarat dari rumah ni pun, ini sebagai satu tanggungjawab kita, tanggungjawab saya sebagai ketua organisasi, untuk meneruskan agenda pendidikan. Jadi kita kata apa yang kita buat ni tertakluk kepada arahan-arahan yang diberikan sekarang. Jadi contohlah, sebab apa kita kena buat jadual, sebab apa kita kena buat ngajar, sebab kita ikut perkeliling dan kenyataan-kenyataan media. Jadi contohnya, mula-mula keluar baru ni tentang arahan bekerja dari rumah, berikutan perintah kawalan pergerakan penutupan premis yang dikeluarkan oleh ni Perkhidmatan Awam, JPA, Perkhidmatan Awam khusus untuk penjawat awam. Lepas tu untuk kita cikgu-cikgu pula, dikeluarkan surat garis panduan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran PDP semasa Perintah Kawalan Pergerakan disebabkan penularan jangkitan COVID-19. Dan benarnya fail ni saya ada hantar, saya tak tahulah cikgu baca ke tak, sebab bersama dengan surat siaran PDP di rumah ni sebenarnya ada 10 muka surat. Saya tak tahulah cikgu baca tak baca. Jadi arahannya jelas, kita buat PDP dalam keadaan PKP ini dengan pelbagai cara, pelbagai akses, tapi kita mengambil kira belaka. Mungkin dari segi akses cikgu yang terhad, akses pelajar yang terhad, tapi walau bagaimanapun kita tidak boleh mengalah dengan keadaan. Bagi saya kita buat juga sekarang ni sebagaimana yang kita terdaya. Jadi terima kasih banyak. Macam contohlah, kalau kita tengok perjalanan kelas kemarin dalam keadaan kita tak tahulah ada geruk tak ada geruk. Saya rasa hampir 20 orang cikgu telah masuk muat naik kelas tu. Jadi menunjukkan bahawa telah kita berlaku. Okey, sambil tu cikgu boleh ni mesyuarat kita ni santai-santai je. Jadi cikgu boleh nak pergi minum air. Tak ada masalah, boleh minum air santai je. Saya pun lama tak cakap banyak kan, jadi nak habis suara dah. Jadi sekarang ni bagi saya apa yang kita buat tu memenuhi apa yang ada dalam garis dalam perkeliling tersebut. Sebab
kalau kita tengok baru ni berdasarkan kajian yang telah dibuat oleh kementerian, daripada 1 juta orang sebenarnya tak sampai 50% pelajar kita mempunyai telefon atau peranti elektronik. Jadi kita nampak dari situ. Jadi kita tak buat kajian lah, kita tidak buat kajian pelajar kita di SMK sebarang-barang. Jadi dalam ramai-ramai pelajar kita tu mungkin ada antara mereka yang tidak ada telefon. Apalah, jadi kita tak payah. Jadi kita letak perkara tu di tepi. Kalau kita nak fikir halangan memang kita akan rasa payah belaka. Jadi kita teruskan dengan apa yang kita mampu buat. Dan kalau ikut kajian tu lagi yang ada kemudahan PC di rumah tu, saya ingatlah persen dia. Tidak berapa banyak, yang ada laptop pun tidak berapa banyak dan ada yang menggunakan telefon ibu bapa untuk membuat latihan atau untuk belajar kelas-kelas online. Sebab itulah kita kena fikir juga banyak kekangan. Dan cikgu pun, mungkin ada cikgu yang berada di luar kawasan yang tidak ada liputan. Jadi tu sebenarnya kalau ikut masalahnya banyak, cuma orang kata yang kita mampu buat kita teruskan. Jadi bagi pihak pengusaha, terima kasih banyak cikgu sebab bagi saya kita telah kita telah buatlah sebahagiannya daripada garis panduan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Cikgu baca semulalah, dia ada 10 muka surat sebenarnya. Okey, lepas tu selain tu sebenarnya kita, kalau kita tengok ada juga surat siaran KPM. Tapi walaupun lama dah, tapi ni masa ni pengurusan pengajaran dan pembelajaran akibat bencana. Walaupun dulu dia fokus mungkin pada banjir dan sebagainya, tapi kita masih boleh guna pakarlah surat siaran ni, masih ada kaitan juga. Dan selepas tu, kalau cikgu ada ikut baru ni, sidang media Menteri Kanan Pendidikan baru ni, yang jelas dia ada, kalau ikutnya 22 item dia bercakap, jadi kita fokus kalau ikut sini. Sebab apa, kalau kata sebab apa kena buat PDP juga, sebab apa kena online. Jadi kita fokus, bagi saya kita fokus kepada nombor 1 dan nombor 20. Sebab contohnya lah KPM mengambil pelbagai inisiatif dalam memastikan penyampaian pengajaran dan pembelajaran PDP kepada anak didik mereka terus berjalan walaupun dalam keadaan sukar semasa pelaksanaan PKP. Maknanya dalam keadaan sekarang ni, kita cikgu-cikgu ni sebab kita bawa KPM, jadi kita kena ambil peluang ni, kita kena buat inisiatif untuk menyampaikan pengajaran. Dan kita ambil nombor 20. KPM akan memastikan dalam apa juga keadaan pun akses murid kepada PDP tetap diberi keutamaan. Cuma kekangan kita mungkin kita kata, kita buat grup dah, kita buat PDP, hanya separuh hadir. Kadang-kadang saya tengok macam ada cikgu masuk dia, ada seorang hadir. Dan apalah, hak tu cuma orang kata hak kita ialah untuk kita melaksanakan, kita buat. Hak dari segi budak masuk berapa orang tu sebab mungkin dengan berbagai-bagai kekangan tu, bukan kata tak apalah. Jadi kita teruskan dengan apa yang kita buat. Lepas tu, baru ni kalau cikgu ada malam baru ni yang disiarkan dalam Asrul Awani bersama Menteri Kanan Pendidikan pada 20 hari bulan baru ni, Dr. Razi ada sekali lagi lah memberi penerangan tentang pendidikan semasa PKP. Jadi ada antara soalannya, saya ambil satu soalan ni, apakah jaminan doktor, guru juga perlu ruang dan peluang. Jadi sini maksudnya guru diberi fleksibiliti untuk memilih kaedah yang dirasakan terbaik berdasarkan kekangan yang ada. Kita sedar akan kekangan home based learning ini. Guru boleh diberi bimbingan, guru perlu diberi ruang sebab kita rasa benda ni mungkin bukan benarnya belajar dengan talian ni bukan benda baru, tapi mungkin sebelum ni kita bukanlah satu perkara yang penting. Tapi dalam keadaan sekarang, alhamdulillah, mungkin kita kata selama ni nak buat payah, akhirnya jadi. Sama kot macam saya pun ni dengar mesyuarat pada hari ni cakap seorang depan laptop gini, mungkin selama ni kita rasa mustahil, tapi hari ni berlangsung dengan keadaan. Jadi mungkin orang kata, sebab itulah kalau nak tengok, orang kata banyak hikmah, ada hikmahnya, ada pengajarannya yang boleh kita ambil. Jadi dan kelas-kelas yang berlangsung, jadi cuma kita berharap dapat memberi manfaat kepada pelajar kita.
Cuma dalam keadaan sekarang ni kita sebagai penjawat awam ni dalam keadaan PKP sekarang ni, kita patuhi dan lindungi keadaan kita, keadaan diri kita, keluarga kita. Semoga kita dijauhi. Jadi alhamdulillah daerah Marang pun kemarin 2 hari lepas Tuan DO telah maklum bahawa telah bebas. Jadi Terengganu kalau tak silap ada tiga daerah yang telah jadi zon hijau. Jadi kita doalah semoga orang kata perkara ni, wabak ni cepat berakhir. Okey, lepas tu banyak jugalah kalau cikgu tengok, kalau cikgu masuk dalam grup-grup tu banyak berita-berita palsu tu, jadi kita tengoklah. Jadi saya beri pesanan ni supaya kita sebarang penyebaran berita palsu tu memang kalau boleh tulis tu dikenakan tindakan. Jadi ni kita sama-samalah jaga diri kita. Okey, jadi untuk makluman cikgu-cikgu, kita tidak tahu jangkaan PKP ni berakhir bila, tapi sekarang kita kira berakhir bulan April. Kita kata dari bulan April ni kita anggapkan mungkin sampai bulan Mei. Jadi kita bentuk satu organisasi, bukan organisasi baru sebenarnya, organisasi yang sama, tetap di bawah bidang pengusaha yang sama, bawah fikir pentadbiran, bawah fikir HEM, bawah fikir KOKO, untuk kita melaksanakan kerja buat kita. Jadi benda sama je, cuma kita ubah suai daripada takwim sekolah. Jadi kita cuba rancang yang terbaik supaya orang kata PDP kita berlangsung, sebarang aktiviti kita berlangsung. Jadi terima kasih banyak pada PKPK, walaupun kata adalah kita tak kira, kita cuba bincang dalam grup negeri pun ada, kita ambil, kita ubah sesuai dengan sekolah kita. Jadi saya rasa dengan berlangsung aktiviti sekarang ni pun, itu maknanya telah menunjukkan kejayaan kita lah. Maksudnya benda tu, perkara yang telah kita bincang dalam mesyuarat pengurusan baru ni telah sampai. Jadi ni jawatan kuasa lah untuk makluman cikgu-cikgu. Jadi sebab itulah SU kurikulum, SU HEM, SU KOKO boleh berhubunglah dengan fikir masing-masing, mungkin apa yang boleh dibantu. Dan satu lagi, saya juga minta kerjasama guru-guru kita yang mempunyai kepakaran ICT, boleh bantu, tak usah malu, tak usah segang dah. Maknanya berhubung dengan saya, cikgu kita kena buat gini, cikgu kita kena buat gini. Kalau saya insya-Allah tak ada masalah. Terima kasih banyak cikgu yang beri idea, beri pendapat. Jadi kadang-kadang kalau kita nak, kadang-kadang ada juga kita tak tahu cikgu mana hak mahir, cikgu mana hak mahir. Tapi kalau cikgu ada kemahiran, masa ni lah sebenarnya cikgu boleh berhubung lah dengan pengurusan, boleh show, tak ada masalah. Okey, ni dari segi jawatan kuasa kita. Dan diharapkan kita dari segi ni kita dapat bergerak sederak, maknanya dari segi pengurusan pentadbiran macam apa yang kita buat hari ni, kita kira bawah saya lah pengurusan pentadbiran. Nanti kelas-kelas yang berlangsung tu di bawah kurikulum. Kurikulum tu dah naik dah iklan yang apa yang nak dibuat, dan di bawah HEM walaupun beberapa sumbangan, program sumbangan tu kita anggapkan masih lagi di bawah HEM. Jadi dalam keadaan ni sekarang ni kita bergerak dengan menyesuaikan keadaan dan norma baru. Okey, ni saya tunjuk sebagai contoh lah apa yang perancangan hak di bawah bidang pengurusan dan pentadbiran. Lepas tu kita pergi pada seterusnya, habis dah waktu tu dari segi penulisan RPS. Benda ni bawah PKP ni, tapi tak apa saya terang dulu ni. Kalau PKP, bukan PKP Perintah Kawalan Pergerakan ni, PKP pentadbiran Cikgu Mat. Jadi untuk makluman, mungkin minggu pertama dulu, minggu kedua dulu kita tak maklum. Jadi minta maaf banyaklah cikgu, masa tu kita pun dalam keadaan orang kata terpinga-pinga juga. Jadi sekarang ni gini, saya tengok dah tu mungkin bila cikgu masuk lambat tu dia tulis lewat, tak apalah. Jadi sekarang ni RPS ditulis ataupun disediakan seperti biasa. Kalau buat ERPS tu guna sarang ERPS tu dan di-upload ataupun dimuat naik seperti biasa dalam folder tu. Cuma pada bahagian refleksi perlu ditulis PDPC tidak dapat dilaksanakan kerana PKP. Dan baru ni pun kita telah maklum dah dalam Telegram baru ni. Okey, sekiranya cikgu ada yang masih guna folio tu, cikgu pun perlu buat macam biasa, tidak dapat dilaksanakan. Jadi kita anggap
jadual tu sekarang ni macam tidak wujud. Tapi walau bagaimanapun dari segi rancangan mengajar tu RPS tu masih kena buat juga. Cuma sebagai penambahan, sebab ni sebenarnya untuk memudahkan kita, memudahkan pengusaha sebab kita mungkin ada data-data kita nak masuk dalam PB, PPP dan sebagainya. Kalau kita tidak ada benda ni, agak sukar sebenarnya kita nak trace situasi sekarang ni. Jadi untuk rekod kelas KAF PKP ni yang telah berlangsung pada minggu ni, disediakan oleh guru dalam template yang disediakan. Nanti kita akan hantar dalam bentuk Word, cikgu bersuai je. Kalau terhantar dalam bentuk PDF pun cikgu convert je lah kalau kerti, tapi kita akan cuba hantar dalam bentuk Word, cikgu bersuai je. Ini sebagai rekod guru dan pengurusan untuk pemantauan. Jadi dan satu lagi kita sebenarnya kalau kita tengok dah ni, kita tak tahulah mungkin dari segi PBD yang pentaksiran bilik darjah. Contohlah kalau tingkatan 3 sekarang ni, saya rasa PBD ni cukup penting. Sebab kalau kita dengar Menteri Kanan cakap baru ni pun, apabila tidak ada peperiksaan, tidak ada PT3, pentaksiran PT3 untuk kenaikan tingkatan 4 tu, jadi untuk ke SBP ke sekolah-sekolah ke MRSM ke, mungkin nanti PBD yang akan ambil kira, jadi kita akan bincang semula lah macam mana ni nanti doktor kuasa ni. Jadi sebab itulah kita perlukan rekod ni sebagai sebenarnya untuk tujuan bukan senang untuk pengurusan pantau tu satu, selagi senang untuk rekod kita bahawa inilah yang telah kita buat sepanjang PKP ni. Jadi template yang telah siap tu perlu dihantar kepada penyelia RTH melalui Telegram dan hantar juga satu salinan kepada saya. Tak apa, saya rasa Telegram tak apa berat pun, hantar je ke saya. Nanti penyelia RPS tu saya akan hantar balik, baru ni hantar dah tapi saya delete semula sebab tu hak lama. Nama Cikgu Nur Zahara tidak ada lagi. Lepas tu nama Cikgu apa benda Cikgu hak tukar tu tak masuk lagi. Lepas tu Cikgu Pendidik Kakak, Cikgu Zuliza dengan Cikgu Nur Hidayah pun tidak masuk lagi. Jadi nanti Cikgu hantar. Jadi mudah je. Anda katalah Cikgu tak mau tarik, cikgu nak tulis tangan je. Cikgu tulis tangan, cikgu ambil gambar, cikgu hantar. Kalau cikgu lepas tu digalakkan, selain hantar dalam Telegram, ni digalak je. Hantar dalam Telegram nanti saya tak apa dah. Tapi digalakkan cikgu buat satu folder baru dalam fail yang cikgu hantar ERPS tu. Cikgu tulis buat folder tu, nama dia folder PKP. Jadi cikgu masuklah sebarang hasil kerja murid dan sebagainya, menunjukkan kerja buat PDP cikgu sepanjang PKP. Jadi bagi saya ni kita mulakan untuk minggu PKP 3 di minggu 15 dan 16. Tapi anda katalah cikgu hok daripada start PKP 1 tu cikgu memang ada, saya tahu masa tu berlaku PDP dah. Kalau cikgu ada bahan-bahan yang nak masuk sebagai bukti, cikgu masuklah sebagai simpanan cikgu. Okey, jadi sebab apa kita buat jadual PKP baru ni? Sebab kita nak mengelakkan daripada terlalu banyak beri latihan kepada murid. Lepas tu diadakan secara terancang dan nanti apabila habis minggu ni, habis jadual sesi pertama ni, akan ada untuk giliran guru yang lain pula. Jadi sekarang ni sebab kalau kita tengok peringkat awal dulu, kalau kita baca pun saya rasa cikgu pun memang ada baca. Orang kata keluhan ibu bapa yang kata cikgu beri banyak kerja lah sebagainya. Jadi kita cuba jadualkan. Jadi tapi kalau ikut ni bila kita jadualkan, tak mensabar sebenarnya sebab dalam sehari kelas tu ada 2 masa je. Kalau tingkatan 3 tu buat 3 masa tapi tak apalah. Itulah orang kata kekangan yang terpaksa kita hadapi. Jadi kita buat dengan cara yang kita mampu. Okey, jadi ini contoh tadi saya kata contoh penulisan tu. Jadi cikgu buatlah ikut tarikh cikgu. Jadi cikgu nak buat kerja yang lepas habis kelas tak apa. Tapi sebab cikgu masuklah contoh hasil kerja pelajar tu. Cikgu screenshot ke, cikgu ambil gambar ke, cikgu hantar. Dan hak ni lah kata hak perlu dihantar kepada penyelia RPS masing-masing dan beri satu salinan kepada saya. Jadi ni kita akan hantar template ni nanti dalam Telegram rasmi. Okey, sekarang ni ni ada dah tadi.
Okey, jadi sekarang ni untuk pelaksanaan PDPC dalam keadaan kata akses yang terhad, jadi cikgu buatlah orang kata macam mana yang kita mampu buat. Contohnya secara online melalui Google Classroom ataupun melalui grup Telegram, grup WhatsApp. Lepas tu sama ada cikgu berikan latihan, suruh bincang ke, buat nota, buat peta minda. Dan sebab kalau kita fikir cikgu ada telefon mahal-mahal ni tak apalah. Mungkin setengah pelajar kita tu mungkin orang kata telefonnya mungkin tak boleh isi banyak. Berat. Jadi dan mungkin kalau kita cakap, kalau kita mengajar online 2 jam sekali mengajar 2 jam tu rasa panah telefon. Jadi cikgu ubah suai lah. Mungkin cikgu ambil untuk online untuk beri penerangan mungkin dalam masa 10 minit cikgu snap gambar atau lepas tu minta budak buat. Lepas tu pelajar ambil gambar hantar pesena pada cikgu, terpulanglah atas kebijaksanaan cikgu masing-masing. Jadi kita cuma orang kata hasrat kita menyampaikan dan melaksanakan dengan akses yang terhad dan dengan pelbagai kekangan. Tengok pada gambar cikgu-cikgu hantar tu cikgu ada sebab tu kadang-kadang satu lagi. Kadang-kadang kalau saya minta gambar suruh cikgu hantar, benda bukan kata saya nak tengok jangan orang punya tu nak tahu kita kat kelas tak. Sebenarnya tak, kadang-kadang saya nak hantar laporan ke PPD, laporan ke JPM. Sebab itulah lepas tu kalau saya minta cikgu buat kelas tolong tanda berapa ni. Sebenarnya bukan kata nak tengok cikgu ni tak buat, cikgu ni tak buat. Tak sebenarnya. Tapi sebenarnya kita nak hantar laporan kepada PPD dan JPM. Bukan kata cikgu ni kita buat jadual tak buat. Dia mungkin kadang-kadang cikgu balik kampung, cikgu tak boleh buka pun, Telegram tak boleh buka tu. Tapi tak apalah cikgu. Jadi cuma kita rasa setakat yang adalah bagi saya bila saya tengok cikgu hantar sampai ke malam, sampai pukul berapa? Pukul 12 malam. Ada buat kelas itu dah ada yang sampai saya rasalah ada hok 1 pukul berapa orang, ada hok lebih ada separuh, ada hok saya rasa 2-3 orang tak hadir. Jadi kira bagi saya bila saya tengok gitu, bagi saya telah berjalan dengan baik sebenarnya. Okey, lepas tu di samping kita buat-buat ada juga sebenarnya dalam TV pendidikan. Tapi saya tak tahulah sejauh mana. Saya rasa sebab sekarang ni pun sebab sejauh mana banyak lagi rancangan lain yang menarik. Satu lagi yang ikut sekarang ni pun siarannya 2 jam. Cuma mungkin pihak KPM dalam usaha penambah baikkan lagi lah. Okey, jadi ni sebagai contoh lah. Jadi jangan kalau cikgu kata saya tak masuk, saya ambil lah beberapa ni contoh cikgu-cikgu telah berhubung dengan pelajar tak. Kalau saya diminta oleh pihak PPJ, pihak JPM pun kata saya hantar benda-benda ni lah. Jadi kalau lepas ni ada, cikgu masuklah dalam Telegram di sekolah tak apa. Kalau nak pesena ke saya tak apa. Okey, ni sebagai contoh. Ni yang telah cikgu bincang, ada yang telah cikgu berbincang dengan pelajar cikgu baru-baru ni. Okey, cuma kalau kita ni lah, okey, aliran konsep pembelajaran online kita sekarang ni, kita membentuk grup WhatsApp ataupun grup Telegram tingkatan atau kelas. Jadi hak ni lah sebenarnya hak saya baru ni 2-3 kali minta penyaranan tingkatan dengan guru kelas supaya ambil tindakan. Sebab kita pun tak tahu sejauh mana, ada berapa grup dah ada, tak ada grup lagi. Ada setengah cikgu berhubung melalui pesena tapi pagi tadi saya telah hantar tu. Jadi insya-Allah saya rasa lepas ni akan adalah grup-grup, semua kelas ada grup dan digalakkan supaya cikgu lantik pelajar untuk jadi admin juga sebab kadang-kadang pelajar ni dia lebih banyak ada nombor telefon kawan-kawan dia. Jadi biar dia masuk kawan-kawan dia tu, ada setengah kata ni dia ada pelajar les. Les masuk balik kalau les 2 kali tu dah apalah dia tak ambil tu. Okey, jadi sekarang ni lepas ni boleh tengok balik dan dalam mesyuarat MPSM baru ni memang digalakkan lah dan kita mesyuarat pengusaha ni pun kalau pengusaha ada dalam grup tu dah apa dan boleh sebenarnya masukkanlah penolong-penolong. Kerana kalau nak masuk saya pun nak ada masalah dalam grup pelajar. Kita bukan nak tengok cikgu bincang, cikgu buat. Kadang-kadang bila kita ada sama tu kita akan tengok apa sebenarnya permasalahan yang berlaku. Mungkin cikgu pun rasa puas cokoh tunggu, budak ada 3 orang je. Jadi itulah hakikatnya macam kita buat kelas tambahan. Budak ada 20 orang, mari 3 orang ajar juga.
Jadi sebab itulah masuklah, jangan nak kata pengusaha tua ni suruh pengusaha masuk nak check kita. Benda job sebenarnya kita bila duduk bersama tu kita nampak lah. Tapi kita tahu dah sebenarnya kalau dalam grup budak tu rasa kalau dari segi bahasa dia rasa memang kalau cikgu baca faham ke dok pun tak tahulah dengan ayat-ayat dia tu. Okey, lepas tu membina jadual waktu ni, penyelaran projek ni datang kuasa jadual waktu bersama PK Pentadbiran. Terima kasih banyak telah berlangsung dah. Lepas tu dari segi PDP secara online ni sebenarnya ketua panitia boleh bincang. Kita anak buah dia boleh buat penggiliran. Cikgu boleh je sebagai cadangan yang kata saya suruh buat gini, kata kalau cikgu minggu PM tu minggu tu nak suruh cikgu tu seorang dia sedia bahang. Cikgu dan ni ketua panitia boleh main peranan sebenarnya. HOD tu ketua bidang lah, ketua head of department. Maknanya boleh bincang, boleh gilir. Jadi contoh kalau PM kata 3. Boleh minggu tengah jadual hari tu seorang contoh Cikgu Noriah buat jadual, tapi buat jadual, buat bahan. Tapi bahan tu dikongsi. Jadi kalau ada BM pun, cikgu lain boleh guna bahan tu. Lepas tu, pemantauan ni, kita tengok tu cikgu duduk masuk dah berapa orang tu, dah cikgu bersama dengan pelajar. Lepas tu pelajar menyiapkan tugasan ni pun guru dan pelajar juga. Lepas tu pelajar mengisi soal selidik ataupun feedback pelajar setakat ni kita dah buat lagi. Lepas ni insyaAllah lah kita akan buat. Nanti mungkin siapa dia yang nak tolong buat Google Form pun boleh dari segi pelajar sendiri. Lepas tu pemantauan dan motivasi. Jadi hak ni sebab itulah kadang-kadang kita galakkan supaya pengusaha masuk dan masukkan juga sebenarnya kaunselor. Saya tak tahulah Cikgu Husni Osman dia kedok ni dengan Cikgu Azmi. Masukkan kaunselor sebab kaunselor sebenarnya dia kadang-kadang dia ada banyak maklumat dan dia boleh jadi pemudah cara dan dia sebenarnya beri motivasi. Sebab dalam keadaan sekarang mungkin orang kata mood pelajar pun mungkin jadi lain dah. Jadi sebab itulah kaunselor dia masih berperanan lagi secara online. Dan seterusnya berkaitan dengan kursus-kursus guru. Jadi terima kasih banyak pada guru-guru yang telah isi kursus AKPK baru ni. Ini wajib kepada semua guru dan semua staf. Saya rasa ramai ada cikgu isi. Dan kita sepatutnya kalau ikut kaedah biasa dia nak buat, kita di Terengganu kalau tak silap tu pada bulan 4 dengan bulan 5. Tapi saya rasa sebahagian besar cikgu telah buat dah. Tapi cikgu kena rekod lah kursus ni. Dalam SPLKPM tu cikgu rekod dan cikgu maklum kepada SU Ladakh untuk pengesahan. Lepas tu sama juga sekarang ni benarnya banyak kursus-kursus online. Nak kira lah nak buat kuis melalui Google Form, nak buat macam-macam lah kalau ikut melalui webinar tu. Kalau cikgu ada menyertai kursus tu, mungkin cikgu dapat CJ, cikgu masuk. Jadi tapi cikgu rekod sendiri tapi kena ada bukti lah. Kalau cikgu kata cikgu masuk, tak ada bukti, cikgu Noriza tak akan sah juga. Jadi apa bukti cikgu masuk, kena tunjuk CJ ke sebagainya. Jadi bagi saya untung juga sebenarnya kalau orang yang minat masuk kursus ni sekarang ni terlalu banyak kursus. Okey, yang seterusnya, ni status grup WhatsApp atau Telegram. Ni saya ambil sehingga pukul 10.07 pagi. Jadi mungkin ada yang tidak kemas ini ni. Jadi kalau kita tengok tadi saya cerita pukul 10 lebih tadi. Kalau tengok sini tingkatan 1 baru ada 100 kelas. Tapi saya rasa kalau tengok pada laporan kelas tu banyak. Jadi tingkatan 2 ada 2. Tingkatan 3 tadi tak ada lagi. Tapi saya nampak kediaman tu ada cikgu ni ada masuk dah nampak. Lepas tu tingkatan 4 tadi ada 2 kelas dan tingkatan 5 tadi ada 3 kelas. Cikgu Suzana dia tanda pakar untuk 5 IS. Tapi sebenarnya mungkin grup ni ada dah. Jadi lepas ni minta kerjasama cikgu kelas ataupun kalau grup tu ada dah dibuat oleh cikgu mata pelajaran. Tak apalah guna grup tu. Kata grup matematik. Jadi tukar je mungkin buat grup kelas ataupun create satu lagi untuk grup kelas dan ataupun masukkan guru-guru yang mengajar. Kadang guru-guru yang mengajar saya tak tahu nak masuk nak atom mana sebab guru ialah dalam guru mata pelajaran.
mungkin orang kata nombor telefon pelajar mungkin ada seorang dua je, jadi kita minta kerjasama lah dan dibantu oleh penyelaras tingkatan. Jadi cuba kalau kita boleh biar ada belakang grup sekurang-kurangnya kita kata kita cuba ni penyampaian tu biar boleh sampai kepada semua. Okey, lepas tu ni antara link Google Form yang perlu dijawab oleh guru sehingga kini. Sebenarnya mungkin ada saya tinggal. Contohnya yang pertama baru ni keberadaan guru masa PKP 1. Keberadaan guru masa PKP 2. Jadi kadang-kadang perkara ni dia PPD nak data sebab sebenarnya ada sebab gini ada mungkin ada maklumat bahawa mungkin ada guru yang pergi keluar ke mana saya tak tahulah, sebab itulah baru ni nak cepat. Dan saya minta maaf lah, kadang-kadang saya terpaksa persena, tunggu tak ada, saya terpaksa persena, saya telefon pun ada. Sebab kadang-kadang kita nak ke PPD, okey cukup masa, okey nak. Jadi Alhamdulillah benda ni selesai dah. Dan baru ni pun cikgu-cikgu telah isi data PDPC oleh PPD. Di samping soal selidik lain pun banyak sebenarnya. Dan saya dimaklumkan bahawa telah ada satu laporan lain yang perlu diisi. Mungkin hak ni Cikgu Yang tahu, mungkin Cikgu Yang boleh maklum lepas ni oleh cikgu. Jadi sekarang ni memang itulah orang kata kerja kita dari rumah sekarang ni. Banyak benda, banyak kekarangan tapi masih lagi kita laksanakan. Jadi minta kerjasama cikgu-cikgu. Jadi kalau ada orang kata maklumat-maklumat yang diperlukan tu cikgu isi dengan segera. Jadi saya terima kasih banyak kerana orang kata dengan cikgu isi semua tu bila saya dapat hantar, jadi kita dapat selesaikan tugas kita. Okey, ni antara contoh lah. Ni contohnya awal-awal dulu masa awal-awal dulu. Dan kalau ada yang tulis SP, LKM tu memang dia boleh dimasukkan dalam ladak, cuma bukti dia. Jadi cikgu ambil peluang lah masa ni. Okey, sebelum saya terlupa. Hak kata bekerja dari rumah tadi tu, apa yang dimaksudkan ialah contoh kalau kita masuk mengajar pukul 7.30, kalau kita habis sekolah sampai pukul 2. Jadi sebenarnya masa tu kita kalau ikut betul kita baca perkeliling tu ialah kita berada di rumah. Tak kira lah walaupun kata cikgu hari tu cikgu tak ada buat jadual PKP tu, cikgu tak ada kelas pun. Tapi cikgu duduk di rumah, mungkin antaranya mungkin cikgu nak masuk kursus ke, nak masuk web ke. Kalau tidak pun ikut anak cikgu lah. Tapi kalau ikut ni, dikata kalau ikut ni yang saya dimaklumkan baru ni, menjadi kesalahan pada masa tu kita berada di luar. Dan kena molek pula, contohlah cikgu gengai ke, cikgu genai bahkan ambil gambar masuk pula dalam Facebook. Sedang bercuti PKP. Jadi habis orang boleh tengok. Jadi hak tu cikgu, hak tu kena jagalah. Saya peringat cikgu, saya peringat ke saya juga. Dan dah takut terlajak. Dia masuk, kalau nak cikgu-cikgu tuang untuk masuk tu hak rezeki hari-hari tu. Jadi itu yang dipesan, keberadaan cikgu pada masa tu ialah apabila sekarang ni dah satu lagi, kita tidak guna istilah cuti PKP. Yang kita guna ialah sekarang ni sebenarnya kita di rumah dalam PKP. Maksudnya sebab tu istilahnya kita masih lagi bekerja di rumah. Okey, lepas tu setakat ni untuk link Google dengan pelajar ni kita tak buat lagi, tapi insya-Allah kita akan buat, tapi melalui maklum malas yang telah diberi oleh cikgu-cikgu baru ni. Cikgu pelajar lebih suka guna Telegram tu sebenarnya itu sebenarnya data yang saya dapat dah. Sebab pelajar payah nak guna Google Classroom dengan masalah lainnya, dengan masalah telefon beratnya. Jadi ni insya-Allah kita akan buat ni. Okey, yang seterusnya kita pergi sedikit pada tentang program kebajikan yang telah kita laksanakan. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Wan Jafni dan kepada beberapa orang cikgu lah yang orang kata yang tolong menguruskan. Jadi yang pertama sumbangan untuk pegawai keselamatan, pengawal keselamatan, pekerja kebersihan dan 3 orang pembantu operasi SESMAT yang telah kita adakan pada 1 April.
Ni pun kita guna dalam keadaan PKP, dalam keadaan pergerakan yang terhad sebenarnya. Tapi barang tu telah dihantar ke pos jaga, jadi kita minta je mereka pergi ambil di situ. Lepas tu yang kedua, berkenaan dengan kutipan sumbangan untuk salur kepada pihak JPN. Jadi sebenarnya JPN akan salur pula ni kepada negeri yang telah kita urus sebenarnya melalui kelab keluarga, melalui Bendahari Ustaz Anwar. Terima kasih banyak, dan telah selesai pada 18 April. Dan sebahagian duit ni memang digunakan untuk menderma, dan sebahagian nanti akan dipulangkan, bukan pulang dalam bentuk duit, akan dipulangkan nanti ke sekolah mungkin untuk bantu, sebab apabila sekolah buka mungkin dijangka ada keperluan-keperluan lain yang sekolah perlu. Okey, yang seterusnya yang berlaku kemarin 21. Sumbangan untuk asnaf kampung Batangan dan penduduk-penduduk yang susah seramai 53 orang. Dengan kerjasama Encik Kamal Zaman AJK PIBG tadi telah buat kemarin. Jadi Cik Kamal Zaman tak sanggup nak ambil gambar banyak, jadi 2-3 keping gambar dia beri. Jadi terima kasih banyak, saya mewakili diri saya lah, mewakili pihak sekolah. Jadi kita anggap tu sebagai satu program sekolah, satu program PIBG sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak kepada cikgu-cikgu yang sudi memberikan sumbangan. Sebenarnya dan terima kasih pada Cikgu Wan Jafni yang sanggup tolong urus. Mungkin kita kata kecil bagi kita, sebenarnya besar bagi mereka. Jadi yang asnah yang Kampung Batangan tu sebenarnya kita lebih kepada sebenarnya program awal Ramadan. Cuma untuk bahagian sumbangan ni nanti di bawah PKHAM bersama dengan AJK Kebajikan, walaupun kata benda ni berlangsung dah, benda ni buat dah pun, buatlah jawatan kuasa dan buat dokumentasi ni, kira satu program dah ni yang kita boleh masuk nanti dalam laporan untuk SKPNG2 nanti. Okey, ni sekadar gambar gambar masa penyerahan barang tu. Dan ni untuk bantuan COVID. Ni saya minta Cikgu Hasninza ni tolong buat iklan ni. Dan ni masa di Batangan kemarin. Okey, jadi lepas tu saya berhenti tu. Saya beri peluang kepada PKP, jadi PK pentadbiran dan PKHAM, PKKO, Ketua Bidang kalau ada nak cakap lagi. Saya persilakan. Assalamualaikum. Dengar ada? Hello? Cikgu Mak, cikgu tak jawab ni sebab cikgu mute lah ke kan? Dengar, saya dengar. Cikgu boleh dengar? Saya dengar. Salam. Dengar Cikgu Mat. Dah pasti masa. Yang berusaha, Tuan Pengetua dan semua barisan pengurusan dan guru-guru. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua guru yang telah melaksanakan jadual PDP yang telah diedarkan baru ini, iaitu bermula pada 15 hari bulan sehingga 28 hari bulan. Jadi untuk kali ini saya merancang dari segi perancangan program semasa PKP tahun 2020. Saya ambil bulan April sehingga bulan ni lah kita jangka. Kalau lebih lagi terpaksa buat penambahan lah. Jadi perancangan ni saya akan hantar nanti dalam Telegram untuk semua guru. Jadi yang pertama berkaitan dengan PDPC online ataupun melalui Telegram.
ataupun melalui WhatsApp mengikut kemudahan yang ada pada pelajar. Yang penting berlaku PDPC. Dan jadual kita itu sebagai panduan, andai kata kita hantar melalui Telegram atau WhatsApp, pelajar jawab kemudian pun tak apa. Tak ada masalah. Yang penting pelajar mengikuti PDP yang kita buat. Jadi ada guru yang hubungi saya, dia kata kadang-kadang pelajar tak jawab. Tak apalah, dijawab kemudian. Lepas pada masa tu tak ada masalah. Tapi kalau kita boleh buat cara online, lagi baguslah. Tapi kadang-kadang kepada pelajar kita, sekarang ni dia tidak ada kemudahan yang lengkap lah. Dan saya juga ada menerima laporan daripada ibu bapa. Dia kata nak buat guana cikgu. Saya pun ada delay ayah mau anak-anak. Jadi kita gunalah setakat yang kita mampu. Jadi yang pertama, PDP secara online tu akan melibatkan semua pelajar dan semua guru. Dan akan saya mohon bantuanlah penyelarah untuk pastikan perkara ini berlaku dalam kalangan pelajar. Okey, seterusnya yang kedua berkaitan dengan mesyuarat JKS. Jadi dalam perancangan ini kita akan buat mesyuarat dalam bulan Mei. Nanti saya akan bincang dengan SU JKS dan saya akan maklum tarikhnya. Kita buat mesyuarat secara Google inilah. Dan saya tangkap apa yang perlu kita bincangkan dalam mesyuarat JKS dan juga mesyuarat panitia. Yang ketiga berkaitan dengan penulisan ERPS. Tadi Tuan Pengetua dah maklum secara terperinci. Cuma yang menghubungi dia kata dalam ERPS tu dia nak masuk jadual yang kita bagi tu. Nak tulis mengikut jadual. Nanti saya kata tak apa, tak ada masalah. Boleh. Cikgu nak tulis mengikut jadual masa cikgu mengajar tu menggunakan jadual khas yang telah kita berikan. Okey, seterusnya yang keempat berkaitan nilam. Jadi saya dah minta Cikgu Puan Sakinah untuk menghilanglah program-program yang berkaitan nilam yang perlu dilaksanakan oleh para pelajar kita. Okey, seterusnya yang kelima, kewangan. Jadi saya akan minta Ilamri, isteri kita, bila dibantu oleh Cikgu Yang untuk buat kita akan buat mesyuarat kewangan. Kita boleh bincang. Cikgu Mat. Okey, Mat. Cikgu Mat. Okey. Untuk keuangan ni, saya tanya dah CCO ni. Mungkin kekangannya sebabnya CC dengan staff dengan PT tu dia tidak ada Google Classroom. Jadi kita kira tak apalah dulu. Cuma kalau ada berkait dengan keuangan tu kita maklum. Sebab sekarang ni pun PT, Puan Zabedah pun orang kata telah buat pembayaran. Jadi sakut dulu lah ni. Saya tanya dah, jadi memang kita tak apa sebab kita ada ID di belakang mungkin ada masalah. Jadi rasa payah. Jadi tapi kalau boleh buat juga, cuba buat. Okey. Saya cuba tanyalah guna-guna. Okey. Ya. Okey, seterusnya data dan maklumat. Jadi baru ni guru data kita, Cikgu Zulihani telah mesyuarat berkaitan dengan DSKG kalau kita, dan dia maklum kepada saya tidak ada masalah lah. Jadi setiap mesyuarat dia akan lapor kepada saya dan setakat hari ni sekolah kita tidak ada masalah dari segi data dan maklumat guru dan juga pelajar lah. Ini yang dimaklum kepada saya. Okay, saya contoh sedikit berkaitan dengan kebajikan guru iaitu melibatkan kelab keluarga. Jadi yang ni pun saya rasa saya akan bincang dengan pengurusi kelab guru dan AJK kelab keluarga. Apakah bentuk-bentuk kebajikan lagi yang perlu kita boleh bantu guru kita lah. Jadi kita ucap terima kasih seperti yang Pentua khabar Cikgu Wan Jafni telah mengambil tindakan. Dan ini saya akan berbincang juga dengan pihak M lah, gabung jalin. Bagaimana kita nak bantu menjaga kebajikan guru-guru kita. Okey, seterusnya yang terakhir, kelas tambahan. Melalui kelas tambahan kita ni sebenarnya kelas tambahan di rumah, iaitu saya akan bincang dengan pengarah projek SPN bagaimana kita nak adakan kelas tambahan dengan pelajar kita. Jadi perkara yang terperinci ni saya akan
hantar melalui Telegram untuk cikgu semak dari segi yang telah kita buat, dan ada apa-apa yang nak boleh maklum kepada saya untuk diperbaiki semula. Jadi itulah sedikit perkembangan berkaitan dengan perancangan PKP berkaitan dengan PKP tahun 2020 bulan April dan bulan Mei. Jadi saya doakan cikgu semua dalam rekan selamat, dan kita buatlah kerja kita sekadar yang kita mampu, dan kita sentiasa menghubungi anak didik kita melalui grup WhatsApp dan grup WhatsApp yang telah kita bentuk. Dan baru ni yang saya bimbang dengan kelas 5AZ. Jadi setakat ni saya tengok kelas 5AZ ni aktif juga. Apabila saya masuk dalam grup tu, sehingga hari ini ada 250 lebih info yang kemarin pelajar-pelajar tu. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau 5AZ tu boleh respon, saya rasa bagi kelas lain mungkin kali ini lebih baik lagi. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih pada Cikgu Mak, fikir pentadbiran. Lepas tu saya tak tahu lah Cikgu Ding ada tak dalam mesyuarat ni? Fikir Ham ada tak fikir Ham? Tidak jawab tu mana? Ada tak ada? Tak ada, kalau tak ada, Cikgu Asmadi. Cikgu Asmadi ada. Cikgu Asmadi dia kena mute, kena unmute lah. Cikgu Asmadi ada? Tak ada cikgu. Cikgu Asmadi ada tu Cikgu mungkin tak ada. Ha? Cikgu Asmadi. Cikgu Asmadi left dah. Tadi ada nampak dia duduk cakap ni. Tu header dia. Takut dia ada nak maklum bahawa koko. Tapi sementara tu saya sambung balik, saya tunjuk ni. Saya pun tak nampak dah tak ni ada silap pula ni. Sekejap. Nak sambung ni nak sambung. Tunggu cikgu tunggu sekejap deh. Tengah setting mula ni nak sambung PowerPoint ni. Saya Cikgu Asmadi ada ni.
Ada. Tu. Semadi ada. Ada. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Ini terkeluar ni Mak. Terkeluar. Cikgu Ding itu ada dah. Tahu Guding. Dapur. Okey, cikgu dengar tak suara saya? Dengar. Gambar sebab nak sambung PowerPoint ni. Sambil tu cikgu Asmadi boleh ni lah, boleh kalau ada cikgu bahagian kokok cikgu Asmadi. Ya, saya. Saya Ni nampak. Terus cikgu Asmadi terus tu. okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua guru-guru. Saya harap berada dalam keadaan sihat bersama family masing-masing. Saya dah kau nak buat tadi PowerPoint tu, jadi mungkin next time mungkin boleh buat kot, insyaAllah. Okey, yang pertamanya saya nak khabar tentang bahagian koko lah. Yang pertamanya tentang segak kita. Alhamdulillah segak kita walaupun tidak boleh dijalankan, tetapi bagi pelajar-pelajar yang tingkatan 2 dan ke atas, dia telah kena buat juga ambil timbangan berat berdasarkan timbangan berat dan tinggi BMI dia yang kita ambil daripada yang tahun lepas. Jadi yang satu saja yang tak boleh buat. Jadi kita tidak lakukan. Dia ada kolom satu, dia kolom dia panggil TL. Jadi saya yang tingkatan 1 tu kita tak sempat nak buat ambil timbangan berat dan tinggi dia. Jadi TL belaka lah. Jadi dan surat tu telah diposponkan, telah dipanjangkan. Surat tu pun ada surat siaran dia tapi telah dipanjangkan berakhir kalau tak silap saya berakhir pada akhir bulan Mei. Tapi kita tak lewat juga kalau last minute. Takut line ni jam. Bila at the last minute tu line jam. Jadi yang keduanya tentang pertandingan online tu. Saya telah menghubungi Cikgu Aisyah walaupun dia berada di kampung. Telah yang pertamanya membuat gadget untuk pertandingan gadget itu yang untuk badan uniform dan juga video kecergasan. Video kecergasan ni untuk pelajar-pelajar lain yang kena buat video kecergasan macam kita tengok dalam TV lah, yang biasanya yang ada dalam TV tu biasanya pagi macam mana walaupun kita berada di rumah, kita dikendaki sentiasa cergas. Perlu melakukan juga senama-senama yang perlu mereka lakukan macam yang ada dalam TV tu lah. Jadi mereka boleh buat video dia sendiri, kemudian dia uploadkan kepada cikgu-cikgu, kemudian kita akan pilih untuk menentukan pemenang. InsyaAllah kita akan cari hadiah untuk pemenang ini. Yang ketiganya tentang perkemahan. Perkemahan kita sepatutnya 14 hingga 16 di April
akan berlangsung sepatutnya berlangsung di Pulau Redang. Jadi saya rasa untuk tahun ni perkemahan ni kita postpone lah. Jadi mungkin tahun depan kita buat 2 kali kot. Jadi itu jadi yang tentang bayaran yang budak telah ambil itu simpan dulu. Jadi lepas itu kita akan bagi kemudian. Kalau tidak ada apa-apa, kalau kita tak ada, tengok pada PKP ni berakhir bila. Dan kalau berakhir pun tentang perkemahan ni saya rasa tak boleh buat juga rasa. Sebab dia tidak akan benarkan dan beberapa SOP yang perlu kita ikut. Memandangkan datang nak tidur kemah kan kalau tidur jarak 1 meter seorang, 1 meter seorang. Jadi mungkin sampai akhir tahun ke bila kalau kita mendapat kebenaran daripada jabatan baru kita boleh buat. Kita akan pilih tempat lain. Sama ada di sekolah kita ke, di mana ke, insyaAllah. Seterusnya program yang saya diarahkan untuk program IA Ramadan yang kita akan sambut puasa ni tidak lama lagi. Jadi IA Ramadan ni saya telah berhubung dengan Ustazah Kamsiah Awang bahagian ini untuk dia rekodkan berapa aktiviti yang perlu kita buat sepanjang berlangsungnya bulan Ramadan yang kita akan hadapi 2-3 hari lagi. Jadi program-program itu kita akan war-war juga, tapi yang tu tak war-war lagi. Jadi saya tengah berhubung dengan Ustazah macam mana untuk kita nak buat ni. Kemudian dalam satu tu ada lagi satu iaitu khatam Al-Quran. Yang biasanya kita buat ni untuk pelajar dan pelajar biasanya kita buat di dataran bersama pelajar khatam Al-Quran ni. Kemudian tahun ni kita tak tahu macam mana nak buat, jadi kita kena fikir, kita kena berbincang semula untuk nak buat macam mana. Mungkin cikgu saja ke macam mana. Jadi seterusnya yang kelimanya tentang laporan program yang telah dilakukan, yang telah kita lakukan program itu. Jadi baru ni Cikgu Adawiyah telah uploadkan dalam Telegram tentang laporan yang perlu kita buat, yang kita telah jalani. Contohnya yang ada dengan saya baru ni telah dihantar oleh Cikgu Sarah, terima kasih. Laporan pencapaian UNITCO Badan Uniform, yang ada format dia. Kemudian yang saya dapat itu hari itu ialah tentang kejohanan monetas desa MSSD Marang. Jadi kita perlu buat ikut format yang ada telah yang kita beri, dan termasuklah bila berlaku, tarikh bila, di mana, cikgu guru piring siapa, kemudian lepas tu nama pelajar, keputusan dia dari kelas mana, nombor kad penalang dia. Kemudian seterusnya tandakan tentang CJ penyertaan ke, CJ penghargaan, kedudukan, berapa kedudukan kita di daerah itu dan sebagainya. Termasuklah kalau ada postmortem cadangan untuk memperbaiki permasalahan itu. Kemudian termasuklah gambar, kita boleh ambil gambar dengan cikgu pengetua hantar hari ini. Kemudian kita letakkan di sini dan sedikit gambar lah supaya laporan itu komplit. Jadi yang satu lagi yang saya terima tentang laporan meretas desa Sawaton, larian Sawaton 2020 yang diadakan di SMK Tengku Lela. Jadi peringkat ni peringkat MSST dan pencapaian juga ada. Budak kita dapat tempat nombor 5, nombor 9, 15 dan sebagainya. Kemudian berapa orang pelajar terlibat, kemudian berapa gambar telah disertakan. Jadi itu saja laporan saya, Puan Pengetua dan cikgu-cikgu, itu saja. Sekian, terima kasih. Jadi terima kasih banyak Cikgu Asmadi. Jadi untuk HAM pun mungkin ada perancangannya, tapi tak apalah. Mungkin nanti akan dimasukkan balik dalam grup Telegram. Mungkin Cikgu Ding ada masalah pagi ni, masa mesyuarat pengurusan baru ni dia ada. Cuma minta Cikgu Rosni muda AJK Kebajikan
untuk bincang lah atau untuk buat lah orang kata perkara yang kita telah selesai buat tadi. Contohnya kertas kerja kejahatan kuasa ke laporan dan dokumentasi tu. Jadi gambar-gambar yang telah beri tu sebenarnya boleh cikgu ambil dan mungkin cikgu mungkin ada lagi program-program bawah hem hak lain. Tapi untuk makluman cikgu lah, kalau kata sekolah buka pun memang kalau disebut norma baharu sebagai contoh tak tahulah betul ke tidak, tapi contohnya kalau dari segi kedudukan kelas tu macam berada dalam masa peperiksaan sebenar. Jadi ni kita tunggulah garis panduan baru yang kita tidak terima lagi. Apabila ada garis panduan baru dan kita dapat maklumat baru ni, kalau sekolah nak dibuka pun memang 2 minggu sebelum sekolah akan dimaklum kepada kita. Jadi mungkin dari segi perancangan, jadual dan sebagainya banyak mungkin orang kata kena berubah belaka. Tak apalah, waktu tu kita tunggu je dah, kita teruskan dengan perancangan yang kita ada ni. Terima kasih PKKO, jadi kita sambung sikit lagi nak habis ni. Tapi kalau cikgu nak cakap lepas ni, kita beri peluang cikgu cakap, ada sikit saya nak tunjuk poin-poin ni. Nampak tak cikgu, nampak tak ni powerpoint ni? Ke tak nampak lagi? Tak lagi. Tak lagi. Tak lagi. Slideshow. Mana? Dia dekat presentation now. Ada tak lagi cikgu? Tak ada lagi. Ada. Pelaporan oleh penolong kanang, dia ada tubik je? Bukan dekat time pilihan dekat adik gambar. Tak ada sambung. Maknanya ni nampak muka saya je lah ni kan? Dalam satu Tu nampak cikgu Mak. Umat. Saya tedah ni. ada presentation. Atau begini, tu cikgu klik. Cikgu lain tak apa seorang tu Tak nampak. Tak apa, tidak. Sebab tu tutup dengan Adi. Dah apa lagi? Sekejap. Buat main benda gini ni. Ni pun pakai sistem kau ni. Nanti aku tunggu kejap nak tunjuk gambar je benarnya. Ada gambar lampu sen. So dia pilih dekat gambar orang ni. Ataupun gini, cikgu pergi dekat ada lagi cikgu. Sekarang dekat learning tak ada presentation. Ni cikgu pergi kat gambar orang banyak-banyak atas belah kanan tu. Cikgu cari dekat present situ. Gambar lampu. Ada. Dah, ada powerpoint ni. Tak ada lagi Ah. Ada tak? Keluar gambar baru. Ni powerpoint ada lagi. Ada dah. Ada dah. Ada dah. Okey, jadi Ada dah. ada dah. Okey, ni hak PKP maklum tadi ni. Saya pun okey dah kali jadi screenshot. Jadi ini nak PKP dia akan masukkan dalam grup Telegram sekolah untuk makluman cikgu-cikgu. Lepas tu okey, ni tak ada benda dah masuk hal-hal lain dah ni. Jadi macam tadilah kata khusus AK PK dia tu cikgu-cikgu yang belum selesai harap dapat diselesaikan. Lepas tu tadi pun ada disebut oleh cikgu PKP dia cikgu Mat tadi sebenarnya program nilam. Jadi oleh sebab keadaan kekangan sekarang kita akan adakan secara nilam online anjuran pusat sumber sekolah insya-Allah akan diadakan esok sempena April bulan membaca. Iaitu program sesmat bersama membaca esok nanti mungkin kalau Cikgu Sakinah rasa dia ada hantar dah.
Lepas tu tempat samalah di kediaman masing-masing. Cuma minta kerjasama cikgu-cikgu. Ambil gambar ke, nak ambil video ke, hantarlah. Sebab senang kalau saya nak buat laporan. Kalau nak kata membaca bersama keluarga pun tak ada masalah. Dan sebenarnya di bawah pengurusan pentadbiran juga sebenarnya kita ada AJK ICT. Cikgu-cikgu boleh rujuk lah. Saya mungkin kalau saya sebut nama kan salah. Mungkin antaranya Cikgu Asnizam, Cikgu Nurul Ain, Cikgu Zuria, Cikgu Cikgu Tengku Nohana bahagian FB, Cikgu Sakinah bahagian Pusat Sumber. Kalau saya tak sebut nama tu minta maaf dan mungkin ada tertinggal. Jadi kita gunalah orang kata pelbagai saluran sekolah yang ada untuk kita menyampaikan maklumat. Sebelumnya ada dah contohnya apa-apa program yang kita buat tu kita sampaikan melalui masukkan dalam Facebook, dan kalau cikgu ada Instagram dengan pelajar tu masukkan dalam Instagram. Sebab itulah untuk makluman cikgu-cikgu, jadual kelas tu memang kita akan kongsi sebenarnya dalam grup PIBG supaya diwar-warkan, bukan nak war-war sangat sebenarnya, untuk dimaklumkan kepada ibu bapa. Sebab kadang-kadang ada setengah ibu bapa yang memang ambil cakna tentang anak-anak dia. Kadang-kadang dia tanya sekolah ada buat, tak ada buat benda ke, tak ada buat kelas ke. Jadi sebab itulah antara salurannya kita masukkan jadual tu ke dalam grup PIBG. Sebenarnya bukan kata nak kita untuk maklumannya supaya benda tu sampai juga kepada ibu bapa. Dan mungkin macam baru ni ada cadangan, ada kata ada sekolah rendah contohnya dia masukkan ibu bapa. Tu terpulang kepada cikgu lah kalau rasa ada ibu bapa ada. Dan saya rasa mungkin cikgu-cikgu pun ada dihubungi oleh ibu bapa. Jadi orang kata jawablah, berilah jawapan yang memang orang kata terbaik lah sebagaimana yang kita buat. Kalau lah memang betul, saya tak nafi. Kalau kata ada telefon memang berebut. Saya pun gitu juga, kadang-kadang sebab tu ada cikgu tanya lambat jawab tu, kadang-kadang telefon pun tidak berada dengan saya. Sebab anak pun guna telefon saya sebenarnya untuk kelas mereka. Jadi okey ni antara ni program esok. Jadi okey ni yang program Jom Baca Bersama esok tarikh 23 April. Ini saya masuk hok lama, hok belum ada masa pukul 12 hingga pukul 1. Kita nak buat petang, takut cikgu sibuk nak masuk, nak sedia untuk menyahur dah. Jadi kita buat pukul 12 pukul 1 sebelum waktu zuhur tu. Jadi penghulu bersama dan ni pun masukkan, kita akan minta ibu bapa dan mungkin nanti Cikgu Sakinah mungkin dia boleh iklan pada pelajar untuk ambil video kalau ikutlah, kalau rasa nak pertandingan dan sebagainya. Jadi kita jom membaca bersama-sama esok sebagai satu program SMK Seberang Marang. Dan ni yang Cikgu Asmadi kata dia terima kasih banyaklah dihubungi, berjaya menghubungi Cikgu Aisyah walaupun di Selangor untuk pertandingan membina mini gadget unit uniform. Jadi adalah kategori ni macam mana. Terima kasih banyak atas pengusaha kurikulum untuk pelaksanaan pertandingan ni. Dan ni yang sebenarnya untuk maklumat saya terima dari grup sekolah lain. Pukul 3 pagi tadi, pukul 3 lebih masuk dah sebelum Cikgu Arifin masuk dalam grup Sesmak pagi tadi, saya tengok dah. Jadi terima kasih banyak atas usaha cikgu-cikgu. Jadi semoga apa yang kita buat ni sebenarnya sampai kepada pelajar dan ada penyertaan pelajar. Sebab bagi saya lah apabila guna gadget ni sebenarnya pelajar-pelajar ni, budak-budak ni sebenarnya dia lebih mahir pada kita, lebih kreatif daripada kita. Jadi yang ni rasanya bawah fokus yang dikendalikan oleh Cikgu Arifin dengan Cikgu Sarah, Siti Sarah. Okey, lepas tu anda ada benda dah. Ni bukan kata iklan tapi dalam situasi sekarang, sekarang ni pun saya rasa kita hari yang keberapa dah, 50 ke berapa dah. Sepanjang PKP yang bermula daripada 17 hari bulan 3 baru ni. Jadi orang kata mungkin kalih dah. Jadi apa-apa hal pun kita kena urus diri kita, urus emosi kita. Mungkin dengan kita orang yang berkeluarga dah ni macam-macam lah. Dengan kalau cikgu kurang lah rasa kot masak makan. Cikgu lelaki pun mungkin ada masak, tapi uruskanlah keluarga kita, urus diri, urus emosi kita dengan baik. Dan sebenarnya ada talian prihatin oleh kaunseling, oleh DJPN ada, DPPD ada. Nanti kalau Cikgu Rosni dan Cikgu Azmi nak buat untuk di sekolah pun boleh buat. Sebenarnya boleh buat iklan mantang ada pelajar-pelajar kita nak berhubung tentang masalah mereka. Cuma yang penting sekarang ni memang kita tak nafi lah dalam keadaan sekarang ni. Macam kita, bagi saya lah cikgu-cikgu, kita beruntung sebagai guru seorang perannya orang kata
kita dari segi mata pencarian kita, gaji kita tu masih ada lagi. Kalau ikutnya kalau dalam keadaan sekarang ni, orang-orang kampung tu mungkin termasuklah mungkin sebahagian anak murid kita tu yang pekerjaannya mungkin pekerjaan tak tetap, kita tak tahulah. Memang dalam keadaan sekarang macam Cikgu Asmadi kata masa dok formal awal-awal ni, memanglah minyak kereta dok gerak, minyak dok masuk. Tapi banyak perbelanjaan ke lain. Jadi mungkin kena berjimat cermat. Dan sebab itulah kalau kata dengan pinjaman di dok air bayar tu pun, kalau kita ambil contoh sampai 6 bulan mesti ada rasional dia. Jadi uruskanlah dengan baik. Okey, lepas tu ni sebagai edaran ni saya rasa cikgu pun boleh tengok dah ada ni integriti kita sebagai penjawat awal. Contohnya baru ni yang kata bagi telefon, bagi benda pun jangan sebarang beri maklumat tersebut kepada kita tak tahu, tak kenal siapa pun. Yang seterusnya, ni yang terbaru pagi ni kot terima ni, tindakan tata tertib dengan patuhi perintah kawalan pergerakan yang ini oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Jadi oleh sebab kita ni kaki tangan awam, jadi kita memang tertakluk lagi kepada ni. Jadi akhir sekali dari saya, jadi selamat menyambut bulan puasa, selamat datang bulan Ramadan. Lepas ni saya beri peluang lah cikgu-cikgu boleh buka, tapi kena gilih lah, kalau main masuk serentak yang akan jadi bolok. Dan sama-sama kita amalkan kehidupan ni supaya diri kita dijauhi, orang kata dihindari daripada wabak ni. Walaupun kata nak berakhidah di Marang pun tidak ada kisah, tapi masih lagi kena, orang kata kena kawal. Sebab memang kita pun tak tahulah, tak nak kata. Maknanya kalau kita dengar, bagi saya bila kita dengar berita tu memang benda yang tidak terjangka sebenarnya berlaku. Dari sekarang ni kekallah dengan stay at home, duduk di rumah, jaga diri kita. Kau tengok macam-macam lah kita tu, dan kita kena ubah persepsi, kena ubah minda kita dengan norma baharu. Jadi sebagaimana kita bermesyuarat hari ni, jadi ini sebenarnya sebahagian daripada norma baharu yang kita telah buat. Terima kasih banyak-banyak cikgu-cikgu atas perhatian, atas kerjasama. Jadi saya beri peluang lah, maknanya kalau cikgu nak ucap selamat puasa, cikgu nak kawan-kawan nak tengok muka lama tak bersua ni, jadi dipersilakan. Jadi dari segi saya tidak ada apa-apa lah, kita laksanakanlah apa yang telah kita rancang. Semoga cikgu-cikgu sihat walafiat bersama keluarga. Kalau balik kampung tu bersama keluarga, bersama mak ayah. Jadi sama-sama kita menjalani ibadat puasa sambil kita meneruskan tugas kita dalam pendidikan. Okay, saya buka kalau cikgu ada bukan kalau nak tanya nak benda payah juga, mungkin kena dalam grup Telegram rasmi. Tapi kalau ada cikgu-cikgu nak muka benda-benda, cikgu boleh cover dah. Okey cikgu. Okey cikgu, boleh bukalah siapa nak cakap, boleh buka mic. Buat nota dek, buat nota. Assalamualaikum. Salam. Buat sikit cikgu mana ni? Ya? Cikgu Yang. Cikgu Yang. Cikgu Yang kuat sikit. Ini berkenaan dengan pelaporan DPC semasa PKP ni. Ada saya terima daripada USPB, Unit Sumber Pendidikan di PBB lah, Encik Azfi. Dia ada memberikan kita satu link yang baru untuk kita buat laporan. Ada gambar. Laporan tu
akan dipantau oleh pihak PPD sendiri. Jadi nanti saya akan bagi link tu kat dalam Telegram jadi minta cikgu isilah yang mana yang cikgu dah senaraikan yang tu, yang dalam Telegram tu, cikgu pindahkan saja masuk dalam link tu. Okey. Itu sajalah adik-adik dari saya. Jadi nak ucap selamat berpuasa lah. Selamat nanti bila tiba bulan Ramadan tu, semoga kita dapat melaksanakan ibadah puasa walaupun di rumah masing-masing, dapat melaksanakan dengan baiklah, insyaAllah. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Yang. Jadi sebenarnya link ni link baru yang dibuat oleh pihak PPD. Katanya lebih detail, tapi cikgu isilah mana apa yang dikehendaki tu, mungkin katanya lebih pada ikut minggu. Jadi kita cubalah isi untuk maklumat PPD sebab mereka nak bawa maklumat tu untuk ke JPM pula. Aku ada cikgu-cikgu lain lagi yang nak cakap, boleh unmute lah, boleh buang tanda mic tu. Ustazah Zainul, Cikgu Azanti, tekan mic, unmute tu, tekan bawah tu, tekan belah kiri tu. Cikgu Faridah, buka mic tu. Cikgu Ustazah Nokamsia, ada benda nak maklum? Cikgu Wadafni. Cikgu Nur Ahmad Riza. Nur Ahmad Riza rehat sikit. Melampau PKP ni, tak payah nak urus dah. Tak ada dah, I nak kerja-kerja budak konten dah. Ni ada lagi cikgu, atau beginilah, sekiranya ada yang cikgu nak maklum apa-apa, kalau cikgu nak cakap, cikgu bukalah mic. Saya hanya berhak tutup je tapi tidak boleh buka semula. Cikgu Mat ada nak tambah lagi? Ada satu lagi. Iaitu berkaitan dengan jadual baru, kita telah susun jadual baru. Apabila Ustaz Khairuddin bersara dan saya mohon guru baru, Cik Ruang bagi tahu kemasukan dia akan berlaku pada bulan 6, kata baru boleh. Tapi saya akan cubalah kalau sekolah buka lebih awal, akan cuba supaya dia cukupkan bilangan cikgu kita, iaitu seramai 68 orang. Sekarang ni kita ada 67. Okay, seterusnya bila buat jadual baru ni, susunan semula berlaku sedikit perubahan dari segi guru yang mengajar tu lah, dan juga berlaku perubahan dalam guru kelas. Jadi mohon maaf lah kalau ada berlaku tukar sikit-sikit tu. Okay, sebab bila buat jadual baru akan berlaku perubahan, bertukarnya guru yang mengajar tu lah. Itu saya maklum, dan nanti cikgu guna guru kelas yang baru yang akan kita siarkan lah. Okay, itu saja. Selamat berpuasa. Okay, sekian. Terima kasih Cikgu Mat. Saya baca nama ada atas skrin ni lah. Cikgu Aisyah ada nak cakap benda. Cikgu Aisyah? Ya, Tuan. Takut ada nak sapa benda. Tak ada lagi setakat ni. Okey, lepas tu cikgu guna nama ni Dayah Hidayah. Dia cikgu Suzana ke siapa ni? Fakri Rahman ni cikgu Khadijah. Kak Jah ada nak kamu benda? Cikgu Faridah? Ada. Cikgu Fauzi ada di talian ni. Lepas tu cikgu Hazman Muhammad, apa dia ni? Hazman ni? Ya, Ustazah Samsiah. Ustazah Samsiah ada, Ustazah Samsiah. Lepas tu Ikram Hafiz ni, tak tahu lah apa dia ni. Zaifah tu. Saya macam Zaifah. Lepas tu Cikgu Rizah, ada nak maklum benda kot berkaitan dengan ni. Cikgu duk tanya baru ni, hal kerja khusus. Cikgu Rizah, kau ada maklumat tentang kerja khusus pelajar? Okey, untuk peperiksaan maklumat daripada JPNT pun yang kata tunggu lembaga.
Jadi maknanya cikgu boleh proceed je lah untuk mana hak boleh buat dulu untuk kerja kursus hang. Okey, jadi keputusannya memang masa MTN ni tu memang gitu. Mana-mana ada kerja khusus, kita tidak ada sebarang kata-kata tapi kita teruskanlah seperti biasa. Kak cikgu boleh bimbing pelajar-pelajar kita. Lepas tu, Nadihan sikit, Nadihan. Ustaz Haidir ada. Ustaz Haidir, surat saya hantar mana ni? Cikgu Mazia, Ustaz Anwar ada benda-benda nak khabar, Cikgu Iping, Cikgu Mazia tak ada benda. Ada benda? Cikgu Rusdi, Muhammad Rusdi. Okey, Cikgu Rasuma. Tak ada benda lagi sekolah hadis selamat lah. Nurul Ain, ada orang kata, ada Khairul kata sedap lah Cikgu Nurul Ain. Lepas kahwin boleh honeymoon, panjang cuti. Lepas tu Cikgu Noriza, nanti kita jadikan sebagai ladak ni, saya tengok dia ada 53 orang yang ada di talian untuk bersurat pada hari itu. Bolok lah. Ya, Liza. Okay. Kita sudahi waktu kita atas kesedia kita bersama pagi ini. Jadi akhirnya kita berjaya juga dah menggunakan teknologi yang ada. Kita nak kata payah pun kita khokah lah warna pun. Terima kasih banyak. Jadi selamat berpuasa. Jadi semoga cikgu sihat sejahtera. Jadi kalau ada apa-apa hal, tanya, kita pun melalui grup Telegram, dan kalau lepas ni ada mesyuarat lagi boleh buat mesyuarat. Kalau ada hok rindu kawan dia, sekejap dia boleh buat Google Meet. Boleh buat Google Meet, bilik guru bawah boleh buat satu pasukan, bilik guru atas boleh buat pasukan. Lama nak jumpa, nak bersembang. Jadi kita jalani kehidupan kita kata seperti biasa dengan mematuhi peraturan-peraturan. Terima kasih banyak, semoga apa yang kita rancang tadi dapat berjalan dengan lancar. Selamat puasa. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh keluar grup boleh keluar. Aku tak mau keluar pun, nak apa, nak sembang, nak duduk, nak sembang gitu, ikut cikgu lah. Nak keluar belakang ni pakai rindu nak dengar bebel masing-masing. Tanya sikit aku. Cikgu nak cakap nama, apa kau tak boleh lagi, cikgu nak sembang kawan-kawan kita. Selamat berpuasa belakang. Cikgu nak keluar rumah tu rasa tu. Pokok belakang. Bising lah. Maaf banyak belakang dari Cikgu Siti Rozi. Selamat berpuasa belakang. Baru ingat nak tanya. Anak Abi suka tengok mak dia, tengok ayah dia. Saya nak tanya, info PDPC tu penyertaan murid per jumlah murid dalam kelas ke yang ada dalam grup Telegram? Per jumlah dalam kelas lah. Per jumlah dalam kelas. Grup Maziah per jumlah dalam kelas. Okey, saya kena baiki balik lah. Saya ingat yang ada dalam grup. Ahmad Iza ada kelas lagi ke? Cikgu Jeffrey kan ada anak datang. Cikgu Jeffrey ada Diano. Tak nak balik.
Selamat berpuasa semua. Doakan Selangor selamat sentiasa. Oh, Selangor banyak okey lah. Banyak tak baik lagi. Orang Selangor ketakutan nak keluar rumah takut ni. Ni tu, Hari-hari ada kes kawasan ni. saya ada nampak gambar Cikgu Rosmazi ni. Jadi teringat saya oleh kerana kita tak buat mesyuarat agung PIBG, kita tak dapat nak pungut duit daripada pelajar, duit sumbangan. Jadi kalau lepas ni mungkin juga kita tak dapat juga lagi buat mesyuarat. Jadi kita tak ada sumber kewangan lah. Dan yang baru cuma tinggal baki-baki yang lama. Jadi mungkin Cikgu Rosmazi dan boleh buat perancangan lain lah untuk tidaklah buat di tempat-tempat lain. Mungkin program-program budak SPMP buat di sekolah juga mungkin lah. Itu saja nak maklum. Aku tengok kan dalam ramai. Tapi aku dalam keadaan nak buat di Anggul Siap. Aku rasa tak dia memang tak. Makan rata. Makan lain. Cikgu ada Ria, ada lagi nak kamu benda? Ha.